Iman itu tuan mahal. Iman itu sendiri nikmat. Karena nikmatnya ada dua. Satu di Tuan-tuan yang mulia, dalam kehidupan kita, kita ada dua jenis kehidupan. Satu, kehidupan yang mendapat rahmat. Kehidupan ni kebaikan dia besar. Kalau kita dapat rahmat, akan wujud kasih sayang, akan wujud hormat menghormati, dan berbagai-bagai faedah. Sebab itu kita bagi salam tu tujuan dia untuk rahmat. Tapi bila kita tengok baca sejarah, ulama menceritakan kepada kita bahawa Nabi Ibrahim ni diuji kasih, yang dia ni kasihkan anak lebih. Allah nak tengok lebih hemat sampai mana, sampai lebih sehingga tak sanggup dia tunduk pada perintah Allah atau bagaimana. Rupanya itu kasih. Jadi macam itu juga dengan duit hari ini yang menjadi kasih kita lebih pada segala-galanya. Sebab itu kita korban duit kita. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam walaupun jasa beliau yang hakiki dan niatan jasa kebaikan daripada almarhum terus terpaham di dalam fikiran kita semua, insyaAllah. Terutama kita lewati dengan saya segala rumah dari itu Al-Fadhil Maulana Hamzah Fahri yang patut bersyukur, insyaAllah.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masya-Allah, yang saya muliakan Ustaz Ghazali, Datuk Sama Helmi, semua ulama-ulama yang hadir pada malam ini, dan anak murid, khususnya pada anak murid Syekh Fadli rahmatullah alaih, dan juga kepada khusus lagi pada keluarga beliau yang telah banyak berkorban sebab ayahnya banyak korban. Bila ayahnya banyak korban menunaikan kehendak umat, sudah pastilah hajat-hajat keluarga tak dapat disempurnakan. Terpaksa banyak perkara yang diperlukan oleh keluarga, anak-anak tak dapat ditunai kerana arwah Ustaz Fadli, Syekh Fadli kita inilah untuk umat. Jadi insya-Allah semoga majlis pada malam ini Allah sampaikan segala kebaikan, segala keberkatan kepada roh Al-Fadil Syekh Ustaz Fadli rahmatullah alaih. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala berkumpul mengingatkan kembali kebaikan-kebaikan orang saleh juga adalah satu perkara penting dalam agama. Sebab tu Nabi SAW dari awal lagi Nabi memuji sahabat-sahabatnya. Dalam kitab Bukhari ada bab khusus, iaitu Rasulullah memuji sahabat-sahabat, kelebihan babu manaqib, kelebihan Abu Bakar Siddiq, kelebihan Umar, kelebihan Utsman, Asyarul Bashar dan lain-lain dengan detailnya. Begitu juga Masya Allah kita datang malam ni kumpul, Masya Allah kita menyebut kebaikan-kebaikan beliau dan mungkin pesanan-pesanan beliau. Moga-moga dengan kita ingat balik dan kita dapat amalkan apa yang beliau pesan kepada kita dan majlis-majlis beliau, kebaikan-kebaikan dia, kita juga dapat menghidupkan kembali, buat apa yang disuruh, maka akan menjadi sedekah jariah untuk dia di akhirat besok. Al-ilmu yang tafi'u bihi, ilmu yang ditinggalkan yang mana kita ambil faedah manfaat. Itu juga Masya Allah para ibu bapa yang datang pada malam ini, Masya Allah, untuk majlis bersama ibu bapa yang asatizah pada malam ini juga, Masya Allah. Dan Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan, kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan setiap umat manusia, setiap peringkat manusia, lelaki, wanita, tua, muda, di zaman mana saja dia hidup, hanya sahaja dalam agama Allah SWT. Agama akan datang hanya sahaja dengan usaha Nabi SAW. Bila sebut usaha Nabi SAW ni, dia masuk usaha dakwah, usaha di atas ta'lim, pengajian, usaha ibadat, usaha di atas khidmat. Jadi Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala, kita punya timing kita sampai waktu Isyak Ustaz Isyak okey. So, jadi insya-Allah saya dulu kawan dengan Ustaz Syekh Fadli rahmatullahi kita ni, kita bersama-sama orang Kedah. Saya sebelah Pendang, dia sebelah Kuala Ketih. Dan saya tengok, bila saya tengok berjalan hidup dia lebih kurang sama macam saya. Dia susah, saya susah. Nak pergi belajar tak ada orang nak bantu, dia pun sama juga, tak ada orang nak bantu, tak ada siapa peduli. Sebab zaman tu
zaman masih kuat lagi orang tak nampak mengaji agama ni buat kebahagiaan jaminan masa zaman tu, awal 80-an atau hujung 70-an. Jadi tak siapa nak bantu, bahkan orang waktu tu menakut-nakutkan kita banyak. Mengaji agama nak makan apa, masa depan gelap. Begitulah saya dengan dia nasib yang sama lah. Mak ayah, orang kampung, guru-guru kita, tempat kita belajar, tak ada sijil, tak ada iktiraf, macam-macam lah. So bila saya dengar kisah-kisah dia macam mana dia mula, saya kata, ustaz macam mana ustaz boleh fikir nak pergi Yaman? Saat tu kita tak terfikir zaman tu nak pergi Yaman. Dia ada satu jemaah Arab datang kampung dia di Bali, di Kuala Ketih. Saya suka tengok dia orang, duduk dengan dia orang. Jemaah dakwah datang sana kampung saya. Masya Allah dengar bahasa Arab. Dia kata saya mesti satu masa esok mesti saya kena baca bahasa Arab macam jemaah ni juga. Dia punya keazaman dia. Ustaz Fadli ni sifat dia pun dari macam saya juga. Satu benda yang betul, hak, nak buat kita tak peduli siapa dah. Kalau betul-betul kita tak kira siapa dah. Dia Ustaz Arwah ni, dia kalau tahu satu benda betul, hak, dia tak tengok kemampuan dia dah. Dia akan jalan dan jalan akan terus buat sampai Allah datang bantuan ghaib kepada dia. Bayangkanlah ya. Waktu tu dengan mak ayah tak sokong, keluarga orang kampung semua tak sokong, siapa pun tak ada nak tanya, bukan nak pergi nak datang KL, kalau ketika KL nak pergi, Masya Allah, Pakistan, pergi belajar di Pakistan, belajar di, cuma saya di kawasan Punjab ni, 1000 km daripada Ustaz Fadli rahmatullahi alaih. Dia di Karachi, Masya Allah. Dan samalah waktu zaman belajar ni memang tak ada siapa yang hantar hantar duit ke hantar apa, memang sama dengan dia. Kita ni jenis kalau nak buatlah, biar sampai dulu, apa nak jadi pun jadilah. Apa nak jadi pun jadilah, sama dia pun sama juga. So Masya Allah, ini maknanya kita lihat sifat yang ada pada Ustaz Fadli ni, banyak sifat Nabi SAW. La yakhafuna fillahi lawmata laim. Tak takut dalam perkara benar, tak takut yang siapa-siapa pun dalam perkara yang hak. Dia akan buat je. Memang Masya Allah ya. Sehingga dia nak tengok antara makbulnya satu orang, antara alamat yang besar sekali. Yang satunya mak ayah dia redha dengan dia. Yang kedua guru dia redha dengan dia. Guru dia redha dengan dia, suka dengan dia. Masya Allah. Ini Masya Allah, bukan senang. Tengok Masya Allah, pergi Yaman, guru-guru dia Masya Allah sangat redha, gembira dengan dia. Saya pun Masya Allah berkat dia dapat kenal dengan guru-guru di Yaman sana. Alhamdulillah dapat pergi Yaman berkat dia juga. Juga ada ustaz-ustaz kita yang kat Siptaling tu, yang dianggap Masya Allah faqih dalam ilmu fiqah pun, asbab dia sampai di Yaman, Ustaz Lutfi dan sebagainya tu pun, semua ni alhamdulillah keberkah, semua sedekah jariah yang dia sedang enjoy dalam kubur, sedang hasil dia. Masya Allah. So alhamdulillah Allah Ta'ala bagi satu orang yang alim fiqah, dan dia perjuangan dia tu tak sama mungkin macam kita di sini sekarang. Dia dah balik, saya masih belajar lagi. Dan dia mula masa saya baru balik tu tahun 97. So dia waktu tu dah Masya Allah dalam TV dah boleh kata dah program-program. Dan dia Ustaz antara ulama saya yang pertama lah, saya rasa, yang setahu saya nak masuk dalam program TV ni mesti kena pakai songkok hitam masa tu. Saya kan ada Ustaz, macam mana Ustaz boleh pakai serban apa semua ni? Dia kata saya dah beri syarat dia orang. InsyaAllah kemain dia, makna orang perlukan dia, bukan dia tak perlukan orang. Tu saya kata dia satu orang yang benar hak, dia tak takut, dia akan pegang pada hak. Saya beritahu dia orang kalau nak jemput saya akan pakai apa yang saya pakai.
Kalau terima, tak terima tak apa. Tapi kerana alhamdulillah dah kabul dia, terima dia. Akhirnya saya rasa dia orang pertama lah. Apa keadaan dia di luar, itulah keadaan dalam TV. Kalau dia di luar dengan serban dia, dengan jubah dia, dengan janggut dia, kadang-kadang dia suruh repair sikit, biasalah kan nak depan orang ramai ni. So dia tak, dia inilah saya. Semoga Allah terima kabul dia, Masya Allah. Itu saya kata, macam ni Safdali ni, Masya Allah. Dia berani tonjolkan, dan berkat dia tu lah, Masya Allah, orang mula kenal. Orang mula kenal, dia kata sunnah tu macam mana, full sunnah tu macam mana. Terlalu banyak sangat kebaikan kalau kita nak ingat, nak sebut kebaikan-kebaikan dia, Masya Allah, di segi diri dia sendiri. Yang ketiga, tanda makbul juga bila isteri seseorang tu dia puji suami dia. Jarang tahu isteri nak puji suami ni. Jarang isteri nak puji suami. So alhamdulillah, saya pun minta rumah saya tanya isteri Safdali macam mana. So Masya Allah, dia punya sebut tu subhanallah. Kana waliyan, kana faqihan, kana yuhibbun nas, yuhibbul ummah, kana yuqaddimud din. Oh subhanallah. Anil kull hawaij. Jadi sifat dia, dan dia membahagi bahagian masa dia masyghul dalam ilmu. Beza dia saya dengan dia 1 jam, ilmu dia lebih hebat. Itu memang betul lah, betul. Ilmu dia sangat hebat, Allah bagi kat dia. Saya pun banyak kalau apa-apa nak ceramahkan apa, kadang-kadang saya tanya dia juga, Ustaz, Ustaz ni banyak dengan orang awam, ceramah dan sebagainya, mengajar sebagai saya ni terhad dalam golongan kita je. Kalau nak golongan Hijaz Nusrah, saya kata, Ustaz nak cakap apa ni, dia akan beritahu ni, Masya Allah. Allahu Akbar. So dia tenggelam dan sibuk dalam ilmu, dan dia pembuka, dan juga nak senang nak buka madrasah di tengah-tengah Kuala Lumpur, kampung baru ni, bukan senang. Lepas itu Masya Allah buka satu orang yang himmatul aliyah, himmah dia begitu tinggi, tak ambil iuran pula. Kalau dekat kampung, kat mana-mana hujung hutan mana-mana tak ambil iuran, tak apalah juga, sebab situ boleh tanam tu, boleh tanam ni, boleh belah tu, belah ni. Di sini mana begitu, sekali kalau satu perkara dia nak buat, dia tawakal Allah, sebab Allah telah lalukan dia dengan satu kehidupan yang tanpa duit pun semua kerja selesai. Allah lalukan dia dengan satu keadaan kehidupan yang mana tanpa duit pun Allah selesai banyak masalah dia. Kita pula Allah kehidupan yang mana semua kena duit. Bila tak ada duit pening kita pun kita dilalukan kehidupan yang mana kita perlu duit. Masya Allah. So jadi insya-Allah kita tengok saya beritahu tadi, itulah satu, mak ayah dia pasti redha dengan dia, asatizah dia redha dengan dia, suka dengan dia. Dan masa dia di Yaman pun Masya Allah, atau istimak perhimpunan besar-besar ahlu dakwah tabligh ni, dia dibagi peluang untuk bercakap bayan. Pernah sekali dia beritahu saya, Ustaz, saya kata, Ustaz bayan di sana macam mana? Dia kata, saya beritahu orang Arab semua, umat ni terbagi pada 3 macam mana air juga. Umat ni terbagi pada 3 macam air juga. Pertamanya air mutlak, dia kata, air mutlak. Air mutlak ni dia kata, air mutlak ni macam orang beriman lah, orang Islam lah, umat yang buat usaha dakwah. Dia bersih dan membersihkan. Orang buat usaha dakwah ni dia kata, dia sendiri usaha untuk bersihkan diri dia, islah diri, dan dia usaha orang lain juga untuk bersih, untuk orang lain juga dia bersih. Yang keduanya air musta'mal. Umat ni macam ada juga yang dia saleh saja, dia bersih diri dia saja, dia tak peduli orang lain dah. Orang lain nak kufurkan, nak syirikkan, nak buat apa, terpulang. Yang penting saya bersih. Dia tapi tak boleh membersihkan, tak boleh jadikan orang lain tu setakat nak masak nasi boleh, air musta'mal. Yang ketiga dia tak air mutanajis, itulah orang kafir, tak bersih dan tak boleh bersihkan orang. Ajib dia punya fitkan dengan dakwah dengan fiqh tu. Allahu Akbar.
Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Dia sangat prihatin. Macam kita di markas, dia akan beritahu, ustaz, di markas patutnya ni macam ni. Dia selalu beritahu kita. Nah, saya sampai kepada orang markas walaupun dia di luar. Jadi inilah Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan, hadiahkan untuk kita satu ulama, satu alim yang pada saya alhamdulillah, satunya dia telah habiskan remaja dia. Habiskan remaja dia untuk ilmu. Dia telah habiskan kemudaan dia dan bahkan umur dia sampai di akhir hayat. Saya dengan dia umur sama. Bukan 6 tahun kan. 6 tahun dia dah meninggal dunia, meninggalkan kita semua. Waktu tu umur 49 kan. 49. Kalau dia ada sekarang umur berapa? 55. Samalah 55. So alhamdulillah. Jadi sekali saya nak pergi Yaman, saya duk fikir madrasah dan masa perempuan. Saya nak cari satu orang isteri yang faqihah dalam mazhab Syafi'i. Macam mana nak buat? Akhirnya masya-Allah dengan usaha dia juga, Syekh Haidar datang sini. Dulu dia ada masuk makmur betul dulu di sini. Ramadan tu. Allahu Akbar. Kita pun datang sini. Dia panggil Syekh datang sini dengan belanja dia, susah payah dia untuk manfaat ulama Nusantara ni. Daripada Nusantara mazhab Syafi'i datang sini belajar dengan dia. Ajibnya dia panggil kita datang, dia dah korban banyak untuk kedatangan guru. Sepatutnya kita kena bagilah juga dengan dia, tapi tak. Habis last pengajian tu dia bagi duit kat kita pula. Saya pun tak faham macam mana ustaz ni. Kat ustaz-ustaz datang daripada Nusantara ni dia bagi duit. Masya Allah, 1,000 saya kata pelik juga ustaz ni. Tengok ladang tak ada. Betul-betulah Tapi macam mana Allah ni betul-betul khalifah lah ni. Dia ni khalifah ni. Khalifah yang khalifah Allah SWT, yang mana dia boleh bagi. Sifat Allah ni memberi. Jadi panggil, dia sediakan tempat duduk free, belajar free, makan free. Lepas itu belajar, lepas habis bagi duit lagi, pelan-pelan belajar depan saya tu. Ustaz buat macam mana ustaz? Alah ustaz, kita kalau niat nak bagi, Allah mesti bagi ustaz. Oh Masya Allah. Siapa berani macam tu insya-Allah? Siapa berani? Tu saya kata dia pelik. Orang sangat pelik. Saya pun cuba belajar, tak ambil iuran, tak boleh pergi ya. Mana tak ada. Bukan senang sampai dia meninggal saya. Masya-Allah. Allahu Akbar. Ini orang yang dah nampak ni. Kita teragak-agak, dia nampak dah. Masya-Allah. Dia masya-Allah. Umur masa yang Allah bagi kat dia tu pendek, tapi kerja yang dia buat tu macam 100 tahun. Allah bagi dia umur agak tak panjang macam orang lain, 49. Jadi tapi usaha kerja yang dia buat masya Allah. Masjid-masjid yang tak suka tabligh, tak suka dakwah, dia masuk, masya Allah, mesti lepas tu insya Allah akan berubah. Banyak keadaan-keadaan. Dia pernah sekali kat tempat kita belajar tu Ustaz, Pak Syekh Haidar duduk tu sambil menghadap sebelah depan tu lah bangunan semua tu. Kita Ustaz nampak tak bangunan semua KL tu? Saya tak nampak Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, tidak ada satu bangunan yang Ustaz nampak tu yang mana saya tak masuk mengajar. Bukan dia nak menunjuk, makna beritahu tanggungjawab. Dia ambil tanggungjawab. Walaupun masya-Allah isteri banyak, anak banyak, tapi dia tak pernah dilalaikan dengan semua ni. Dia ambil tanggungjawab. Kita yang satu pun tak ada nak pergi. Masya-Allah. Dia kata alhamdulillah saya masuk semua, tak ada bangunan tu yang Ustaz nampak tu, alhamdulillah saya dah masuk sana mengajar zuhur. Jadi ni pun saya rasa dia orang pertama juga. Saya rasa ulama yang pertama biasanya kita hebat ke madrasah kita atau pondok kita saja, tapi dia masya Allah pergi ke setiap bangunan yang kita nampak, dia masuk mengajar, membawakan orang-orang ni
Macam tu sekali dia umumkan tabligh, dia umumkan ilmu ni. Orang tu dia nak belajar tapi tak ada masa. Tak apa, dia datang. Masya Allah. Allah. Kita subhanallah ya. Macam tu punya Allah bagi dia kekuatan, Masya Allah, bergerak. Subhanallah. Ke Johor, Perlis, mana-mana untuk sampaikan amanah ilmu yang Allah bagi pada dia. Jadi sebab tu kita kena niat, kena niat insya-Allah untuk jadikan juga anak-anak kita ulama yang memberi faedah manfaat pada umat sampailah kiamat. Ulama Yaman selalu kalau dia doa antaranya jumpa kita, Allah yanfa'uka al-bilad yanfa'u bika al-ibad wal bilad. Semoga Allah Ta'ala jadi kamu manfaat untuk seluruh bilad negara dan seluruh hamba Allah Ta'ala. Jadi inilah perjuangan kita. Dulu kita datang dunia ni bukan nak rehat. Pagi dia mengajar banat, masa perempuan. Tengah hari lepas zuhur mengajar laki-laki pula. Asar kena pergi dah. Asar dan bergerak dah. Kita kalau ikut dia saja tak mengajar pun kita pengsan rasanya. Masya Allah. Satu orang nak safar berjam-jam naik kereta lepas turun nak mengajar. Naik flight tu tak apalah 2 jam je. Zaman tu kereta semua. Masya Allah. So, jadi inilah semangat beliau. Ya, kita patut ada dalam hati kita dan anak-anak keturunan kita semua. Perjuangan untuk hidupkan agama tanpa melihat penat dan lelah, tanpa melihat keadaan diri sendiri. Pernah sekali dia sakit di hospital. Waktu tu macam mana dia, kalau jadi dia tengah sakit tu, dia fikir nak mengajar agak kat hospital. Last kali dah minta-minta juga, orang pun buatlah Google Meet kot ke Madrasah Banat. Dia mengajar, semangat dia boleh mengajar aja. Masya Allah, doktor tengok ini sehat dia ni, terus boleh keluar. Sedangkan dia punya doktor tu pelik orang ni. Masya Allah. Kisah-kisah ni dulu kita dengar dulu. Satu syekh di India, dia mengajar Bukhari dah puluh tahun dah, dan dia memang tak boleh bangun, dah tahun-tahun tak boleh bangun. Dia anak murid dia ni, dia punya keasyikan dengan ilmu hadis ni begitu dahsyat, sehinggalah kalau nak suruh dia mengajar kena pergi, dia tengah tak boleh bangun tu, umur pun dah 80 macam tu lebih, bawa depan dia baca hadis lagi dia mula bangun. Bangun sikit-sikit, duduk baca hadis lagi tu, angkat dia bawa pergi kelas, boleh mengajar berjam-jam lepas itu. Habis je kelas berjam, jatuh balik. Ini dia orang yang sudah ubat dia. Kalau orang tenggelam dalam ilmu, ubat dia ilmu juga. Orang tenggelam dalam dakwah, kena dakwah juga. Satu syekh kita juga masuk hospital, zaman saya belajar dulu, masuk hospital, dia ni syekh dakwah. Jadi dia masalah suara dia, Syekh Abdul Wahab, masalah suara dia. Jadi masuk tu untuk rawat suara. Kemudian siapa masuk jumpa dia akan dakwah. Allah yang jadikan segala, Allah yang buat sesuatu. Doktor kata, Syekh kalau Syekh nak baik, Syekh jangan macam ni, Syekh kena rehat. Jangan bercakap lagi, sabar, jangan bercakap lagi. Kalau nak baik, sabar, jangan cakap. Kejap je. Mana boleh kawan dah 70 tahun hidup dia macam tu, orang masuk dia. Lama-lama doktor tak jadi ni. Doktor pun panggil siapa-siapa yang orang yang paling dia dengar cakap ya. Kata ada satu orang, Mufti Zainal Abidin rahmatullah alaih. Panggil dia. Mufti Zainal Abidin rahmatullah alaih pun datang. Tanya khabar semua. Lepas itu dia kata, Masya Allah, semoga cepat baik, tapi satu syarat lah. Kenapa? Kena dengar cakap doktor. Doktor minta jangan cakap lagi. Lepas itu dia bersenyum pada Mufti sahab. Mufti sahab, macam mana saya lagi sakit nanti, sakit lain pula nanti. Sekarang
sakit ni je. Kalau saya tak cakap, saya nanti sakit lain lagi susah nanti. Akhirnya doktor masing-masing kata tak apalah, teruskan, dah boleh keluar. Jadi begitulah orang ni, dia ada apa yang dia sibuk. Macam saya kisah orang berilmu tadi, Ustaz Fadli tadi, orang kalau boleh sebentar nak relax lah, pun nak mengajar juga. Boleh mengajar, Masya Allah, sihat, Masya Allah, sihat. Allahu Akbar. So jadi inilah Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya Allah hadiah pada kita, bukan setakat Malaysia, untuk kat Nusantara ni, Masya Allah. Perjuangan dia, pergilah mana-mana pun Allah Ta'ala bagi. Jadi ini kita kena, jangan kita habis kat dia aja, Masya Allah. So khususnya pada anak-anak murid, khususnya lagi pada anak-anak beliau sendiri. Beliau ingin supaya anak-anak beliau ni, jadi kalau boleh setiap ayah walaupun hebat alim macam mana pun, dia ingin supaya anak dia lebih hebat daripada dia, anak dia lebih hebat daripada dia. Masya Allah. Sekali tu saya, bila dia ajak saya pergi Yaman, saya tak cukup belanja lah Ustaz. Saya kata ID kot, Ustaz, apa takut dengan belanja Ustaz? Kita pergi sekali tu, kata apa takut Ustaz? Saya kata, Ustaz ni Ustaz tadi biar betul, bukan 400-500. Masa tu memanglah kan gaji kita 500 je. Masya Allah. Jadi kata Ustaz, tak apa Ustaz, insya-Allah Ustaz betul-betul, betul-betul Ustaz yakin, insya-Allah Ustaz boleh pergi. Saya tak pernah dalam hidup saya tiba-tiba tengok ada orang masuk akaun 20,000, tengok-tengok 15,000, wih subhanallah, tengok-tengok 10,000. Bila dia dah cakap macam tu, saya kata macam Ustaz Wali ni, dia punya nampak dia tu, Allah bantu tu nampak sangat. Siapa? Satu orang bila dia hati dia hanya nampak Allah saja boleh tolong dia, selain Allah tak boleh tolong dia. So Allah tolong. Orang pun kalau terlalu percaya kat kita, kita tak mampu, kita akan usaha juga ke mana pun orang kita tak mampu, atas sebab orang tu percaya kita. Apa tidak Allah SWT yang mana dia maha mampu, dialah memberi, dialah maha mengatur segala alam dan memberikan rezeki, keperluan hajat setiap makhluk ni. Jadi insya-Allah taala, moga-moga malam ini kita menyebut kebaikan dia disaksi oleh para malaikat semua, ya, masya-Allah. Dan malaikat akan menjadi saksi pada akhirat, pada mahsyar esok. Bila sampai giliran dia di para mahsyar, malaikat-malaikat itu semua akan kata, ya Allah, kami sering dengan kebaikan-kebaikan disebut di dunia dulu. Satu orang meninggal dunia, satu orang meninggal dunia di zaman Nabi SAW. Maka bila Rasulullah nak semaya jenazah, orang-orang semua tahan Nabi. Sayyidina Umar pun tahan Nabi, ya Rasulullah, jangan solat jenazah atas orang ni, sebab kami langsung tak nampak apa kebaikan pun pada dia, tak nampak apa kebaikan pun pada dia. Maka Rasulullah pun kata, wahai Allah, Rasulullah tanya pada orang keliling dia, di kalangan kamu ada tak siapa-siapa pernah nampak kebaikan dia? Macam tu sekali mungkin, wallahu alam lah. Kalau datang sembahyang Jumat pun seminggu sekali pun banyak orang nampak. Tak tahulah keadaan orang ni memang Allah buat untuk nak didik tarbiyah kita ni. Kemudian ramai-ramai itu kata, ya Rasulullah, saya pernah lihat satu kebaikan dia buat. Apa kebaikan dia buat? Satu kali kami balik daripada medan dakwah, medan jihad, sampai tempat tu kami terlalu penat, letih, terlalu letihnya sampai kami tertidur. Maka kami lihat dia datang untuk menjaga jemaah, jaga. Rasulullah dengar je macam tu, sekali je, bukan tiap-tiap malam, sekali je. Mungkin Rasulullah kata, wahai Allah, sesungguhnya orang-orang yang hadir sini kata orang hamba-Mu ni buruk, tak baik, tak bagus, tak ada kebaikan, tapi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahawa dia adalah di syurga.
dia ahli syurga. Maka Rasulullah pun ke depan dan semayangkan jenazah dia. Itu yang boleh, Masya Allah. Itulah asbab satu orang boleh masuk syurga. Macam manalah kita punya Masya Allah arwah kita Ustaz Fadli, kebaikan dia semua orang tahu. Semua orang tahu kebaikan dia. Semoga-moga Allah tetapkan dia boleh syurga, dan insya-Allah bangunkan dia bersama para mujahidin, para da'i Allah SWT, di kalangan ulama-ulama yang hebat-hebat yang diterima Allah Ta'ala, bersama Masya Allah orang yang banyak buat kebaikan pada umat. Di ketika yang mana umat masih menolak kebaikan, dia Masya Allah sentiasa maju dan sentiasa bersungguh-sungguh dalam perkara kebaikan. Jadi insya-Allah ta'ala kebaikan ini saya beritahu tadi, Masya Allah, kata dia semangat dia bermula apabila dia jumpa jemaah tak orang tabligh, dan orang yang jumpa dia pun tak tahu pun, tak pernah terfikir pun orang ni nanti satu masa esok akan belajar jadi ulama yang hebat. Masya Allah, nama dia disebut di ribuan atau ribu orang, Masya Allah, dan dia akan buat madrasah, dia akan lahirkan ramai ulama-ulama lagi. Jemaah tu pun tak tahu. Tapi inilah keberkatan jemaah, sampailah Allah Subhanahu terima dia di sisi Ajam dan orang Arab. Arab dan Ajam telah terima dia, kabul dia. So insya-Allah sekarang giliran kita pula, macam mana supaya kita dapat diterima Allah Subhanahu Taala dalam perkara kebaikan ini, dalam bidang dakwah kita ke depan, dalam bidang taklim, pengajian pun kita usaha ke depan, dalam ibadat kita maju ke depan, dan juga dalam berkhidmat, berakhlak bersemua manusia seluruh alam. Jadi insya-Allah taala cukup ya. Jadi insya-Allah taala kita semua azam, insya-Allah azam niat, dan masya-Allah untuk ibu bapa, masya-Allah kuatkan semangat. Kuatkan semangat. Kadang-kadang orang cerita, oh dia tu dulu masuk hafiz tak jadi hafiz lah, dia tu dulu masuk belajar alim tak jadi alim lah. Jadi apa jawapan kita? Jadi tengok yang jadilah, tengok yang jadi. Alhamdulillah Ustaz Fadli jadi, alhamdulillah. Kalau tengok yang tak jadi, mana orang nak berjaya kat sekolah, oh sebulan tu masuk sekolah tak jadi pun. Ada tak orang cakap macam tu? Tak ada. Oh dia tu dulu masuk sekolah, masuk kolej, lepas tu tak jadi pun. Dia tu dulu tengok jual air tepi jalan dulu, mesti sekolah dulu ni. Ni sekolah dulu ni. Dia ni pula tengok kerja penganggur dulu, mesti sekolah dulu ni. Orang tak cakap macam tu pun. Kenapa tentang agama kita tengok yang lemah, yang kurang. Tengok yang jadi. Imam Bukhari jadi, alhamdulillah. Imam Syafi'i jadi, alhamdulillah. Masyayikh-masyayikh kita ulama pun jadi, masya-Allah. Jadi tengok yang jadi. So kita kena kuatkan, dan insya-Allah taala keluarga kita, masya-Allah, keluarga kita nampak masa depan macam yang belajar madrasah, yang belajar alim ni macam tak nampak lah masa depan. Saya pernah dulu balik cuti daripada Pakistan tu, balik cuti satu kakak kita saya. Esok adik nak makan apa adik? Kita makan nasi lah, insya-Allah. Lepas tu CJ dia boleh diterima ke di Malaysia? Boleh, di seluruh dunia boleh. InsyaAllah boleh. Jadi dia pun boleh. Itu banyaklah. Dia pun cakap tu untuk kebaikan kita. Dia nakkan kebaikan kita, tapi kita kena kuat, kena faham. Dulu kakak ipar saya, jadi anak saudara saya beritahu dulu, Masya Allah, masa Pak Tih belajar dulu, kakak ipar cakap, apa nak jadi dengan Hamzah? Apa nak jadi? So satu hari tu dia telefon, oh Hamzah boleh tolong tak? Boleh tolong tak? Kenapa kak? Ini kakak dah beli kereta ni, tak boleh nak sambung, bank dah kejar kak, sakit jantung dia tu kan. Patutnya saya telefon, kita ngaji madrasah aja pun. So nak beritahu, jangan takutlah kalau kita hantar anak kita belajar, sungguh-sungguh. Jadi kita tarik selalu anak-anak kita supaya mentaati guru, ikut apa jadual-jadual madrasah dengan baik, dan banyak berkhidmat kepada guru. InsyaAllah Allah beradab dengan guru,
Kita pun kadang-kadang ya ada hubungan rapat baik dengan guru kita. Bila kita datang ziarah anak kita, janganlah bawa hadiah atau makanan untuk anak kita je. Bawalah untuk guru sekali. Kita di madrasah kita, masa zaman dulu, zaman 70-an 60-an dulu, ayah-ayah kita ni sangat menghormati guru-guru. Saya ingat lagi, ayah saya ni semayang pun tak semayang, tapi kalau tuan guru masuk kampung, dia akan pegang pujuk ajak ke rumah, bagi makan, bagi rambutan, bagi duit. Saya ingat berkat dia hormat batok guru itulah Allah Ta'ala pilih kita juga, walaupun alim sikit-sikit pun alhamdulillah berkat dia hormat. Nah, sampai sekarang ni saya tengok di masa kita pun, saya tak tahulah di sini ada pelajar-pelajar Thailand, kalau dia orang datang ziarah anak dia, mesti dia bawa hadiah, mesti dibawa dari sana, bawa buah ke, bawa tu kadang bawa bantal, macam-macam dia bawa. Maknanya masih ada lagi sikap orang Melayu zaman 60-an 70-an dulu. So kita pun bila datang, Masya Allah, ziarah guru-guru kita, bawa hadiah sikit, setengah kilo rambutan, Masya Allah, sikit-sikit bagi hadiah supaya ada elakah hubungan tu penting. Ada satu orang tu tiap-tiap kali datang ziarah anak dia akan salam dengan saya, bukan banyak, rasa ada tengok-tengok RM10 je. Tak, tiap-tiap kali datang salam RM10. Jadi bukan masalah RM10 tu, bukan masalah dia punya. Dan jadi anak-anak dia jadi alhamdulillah, jadi alim, jadi ustaz, ada pondok sekarang anak dia tu, ada pondok. Masya Allah. So ini penting hubungan kita, hubungan kita dengan ulama, Masya Allah, ustaz-ustaz kita. Dan seluruh kehidupan kita mesyuarat, tengok siapa dari kalangan alim ulama yang lebih kita percaya siapa dia, apa kehidupan kita mesyuarat, rumah anak, isteri kita. Masya Allah. Saya sini pun sampai sekarang pun masalah apa-apa, ada orang yang ustaz yang saya percaya, saya akan mesyuarat dengan dia. Walaupun kita sini pun orang banyak main mesyuarat dengan kita sini pun kena ada, supaya kehidupan kita ni sentiasa dibimbing oleh alim ulama. Sebab kalau dia dah bagi satu pandangan, kita amalkan, satu Allah bantu sebab dia berdasarkan ilmu yang dia bagi. Yang keduanya akhirat besok kalau kita salah pun kita ada rujukan kita, sebab saya berjalan ikut apa yang diberitahu oleh syekh kita atau guru kita. So insya-Allah taala, moga-moga apa yang Ustaz Fadli buat selama ni Allah kekal sampai kiamat insya-Allah. Dan apa dia yang mana dia Allah ambil nyawa dulu sebelum dia nampak cita-cita dia, Allah Ta'ala sempurnakan juga, Allah kabulkan juga, Allah zahirkan juga pada anak-anak dia. Mungkin anak-anak akan tengok, oh dulu baba pernah sebut dulu, ataupun asatizah yang masih ada di sini. Antara asatizah yang lama, Ustaz Ghazali sendiri, Masya Allah, kenapa dulu satu majlis tu Ustaz pernah sebut ni, alhamdulillah ada dah. Moga-moga Allah sempurnakan segala cita-cita hasrat hati dia, khususnya Masya Allah. Kita juga Masya berusaha, Masya berguru, akhirnya sampailah kepada Nabi SAW. Apa cita-cita Nabi dapat disempurnakan di atas muka bumi ini. Jadi insya Allah kita semua ni jentera-jentera Nabi SAW untuk menyempurnakan segala keinginan yang ada pada Nabi SAW. Jadi insya-Allah moga-moga keinginan Nabi apa? Itu supaya agama ni dapat disebarkan, disampaikan setiap rumah di seluruh dunia di seluruh dunia, seluruh alam. Alhamdulillah, Masya Allah sekarang ni pun kita lihat di segi usaha dakwah sekarang ni Masya Allah telah tersebar di seluruh dunia seluruh alam. Alhamdulillah. Baru ni kita dihantar di Eropah, ada 4 istimak di Eropah baru ni bulan lepas, 4 istimak di Berlin, di Italy, di Norway, di Sweden. 4 Masya Allah dikumpulkan di sana, Masya Allah. Sekarang ni kita tengok kalau kita lalu ke immigration ke Eropah pun, kalau pakai macam ni pun dah Masya Allah tak ada masalah dah. Kalau dulu alhamdulillah tak ada masalah dia, Masya Allah, dia lebih, bahkan dia paling-paling pun dia ambil, dia cop terus, dia tak tanya apa dah. Alhamdulillah. Jadi dia dah tahu dah bahawa ini. Sekali saya kalau kat Malaysia ni jarang pakai serban, tak macam Ustaz Wan Helmi. Tapi kalau pergi luar, di tempat yang mana perancangan orang batil untuk hancurkan sunnah dan Islam ni, situ kita pakailah juga serban. Jadi satu petang tu lepas asar saya jalan baru ni dalam bulan lepas tu, jalan satu orang budak dengan ibu dia. So dia cakap sesuatu, saya tak faham apa dia kata. Saya tanya penterjemah tu dekat Romania. Saya kata, dia kata apa tu?
budak tu kata kat ibu dia, tengok ni orang-orang Islam ni siapa tu? Dia kata ni orang Islam. Oh, tengok dia hidup negara kita tak ada masalah, aman je pun. Kenapa orang kata orang Islam ni masalah? Dia kata kat ibu dia. Jadi ini syiar-syiar yang kita dapat bawa di negara tersebut. Sedangkan masyarakat Romania semua ni dulu di bawah kerajaan Osmania, 800 tahun, Masya Allah. Satu bandar saja ada 400 masjid. Jadi Romania, Bulgaria, Masya Allah, kawasan-kawasan Balkan ni, Masya Allah. Jadi Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, usaha bergerak di seluruh dunia, seluruh alam. So insyaAllah kita juga niat takkan diri kita, Masya Allah, mulakan dalam usaha dakwah kita bergerak, InsyaAllah mulakan 3 hari, 40 hari, 4 bulan, negara jauh sebagainya. Begitu kita usaha untuk memakmurkan masjid kita. Penting untuk memakmurkan masjid kita. Sebab ini tanda orang beriman dalam memakmurkan masjid. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ataupun Khulafa Rasyidin bila nak hantar jemaah, dia pesan pada jemaah ni, kamu masuk kalau sebelum subuh, kamu tunggu ada azan subuh tak? Kalau ada azan subuh, kamu tidak dibenarkan untuk menyerang tempat tu. Makna begitu sekali syiarnya azan ni. Jadi Alhamdulillah di masjid yang tertua pun dekat Greece tu 1000 tahun lebih usia masjid tu. Maksud sahabat dah sampai dulu dah, kita baru nak sampai. So jadi insyaAllah ni usaha yang patut kita ambil. Inilah tanggungjawab kita, kerja kita sebagai umat Nabi SAW. Allah Ta'ala beritahu, saya akhir dengan satu ayat. Allah berfirman, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Di sini Allah beritahu orang mukmin ni bagi pada dua. Satu, mukmin yang hijrah, sebar ke agama macam sahabat. Daripada 124,000 sahabat, maksudnya 10,000 saja yang kubur mereka di Hijaz, di Mekah, Madinah, di Arab. Yang lainnya Masya Allah bertebaran di seluruh dunia. Jemaah pergi ke Rusia, di satu bandar, situ ada 40 kubur sahabat. Di Siberia di bawah Rusia, waktu itu kita nak dihantar ke sana, dah siap sedia, ada minus 40 Siberia. So kita nak pergi, nak siap. So dia tahu, kamu tahu tak Siberia tu asalnya apa? Saya kata minta tahu. Siberia tu asalnya sabirin, innallaha ma'as-sabirin. Kenapa? Mungkin dulu sahabat ke siapa-siapa yang dulu sampai ke sana punya sejuk, dia tahu kena sabar. Innallaha ma'as-sabirin, innallaha ma'as-sabirin. Ingat ayat tu, innallaha ma'as-sabirin. Akhirnya Siberia sebab sejuk sangat. Ini tempat-tempat di Jordan saja Masya Allah ada 35,000 kubur sahabat di sana. Orang Madinah, Mekah, Madinah pergi sana, sebar ke agama di sana. So sampai jemaah wanita yang pertama di Eropah daripada zaman Nabi SAW, makcik Nabi SAW, jemaah pertama pergi Eropah. Di mana? Keluar di Cyprus. Kubur dia pun di sana. Kubur di sana, di Cyprus. Cyprus satu pulau, separuh dalam Greece, Eropah, separuh dalam Turki. So jadi mana wanita pun zaman Nabi pun, maknanya makcik Nabi sendiri telah pergi sana sampai ke agama, wanita pun. So jadi insyaAllah tadi kerja kita yang pertama. Yang keduanya, tugas kita sebagai umat ini iaitulah menghidupkan masjid. Awaw wa nasaru. Jemaah datang, kita bagi masa sedikit, kita tak boleh keluar 4 bulan, 40 hari, 3 hari, bagilah beberapa jam jemaah datang duduk dengan mereka. Ini masuk awaw wa nasaru, memberi tempat dan menusrah, membantu mereka. Maka Allah kata orang yang buat dua kerja, khuruj kerja Allah SWT dan memakmurkan masjid dia, maka Allah kata ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka inilah mukmin yang sebenar-benarnya. Lahum maghfirah, dan untuk mereka pengampunan, wa rizqun karim. Oh, banyak masjid di Malaysia dulu. Saya kalau ingat lagi daripada Kedah sampai sini, boleh bilangan jari masjid hidup 5 waktu. Daripada Kedah sampai ke KL ni, boleh bilangan jari. Paling ada pun zaman tu maghrib ya, atau isya. Ke maghrib tu pun nak tunggu isya tu, pengajian tak ada waktu tu zaman tu. Dah balik isya tak datang dah. Tapi Masya Allah arwah, Masya Allah dan Ustaz Ghazali dah mulakan buat pengajian maghrib isya. Sampai dah jadi satu biasa dah pengajian di seluruh Malaysia sekarang.
Jadi insya-Allah taala, moga Allah taala terima kabul kita insya-Allah, dan apa amal yang kita buat malam ni Allah sampai berarwah pada roh Syekh Ustaz Fadli rahmatullahi alaihi kita, dan insya-Allah kita segala siapa-siapa yang tahu tentang nasihat dia, tunjuk ajar dia, ceramah dia, kita masih ingat, kita cuba amalkan insya-Allah. Yang berjaya orang yang amal. Yang berjaya orang yang amal, kita amalkan. Kita amalkan, niatkan ya Allah, sampaikanlah amalan ni, pahala ni kepada arwah. Dan tiap-tiap hari insya-Allah bacalah paling kurang surah Fatihah sekali kepada dia, paling kurang, supaya hubungan kerohanian kita dengan beliau akan terus terjalin. Sebab apa Nabi kita tahabu. Kamu kalau tak boleh hadiah apa-apa, dia beliau telah meninggal, so kita hadiahkan surah Fatihah pun, hubungan kerohanian kita akan terus. Jadi insya-Allah kita mula kepada hari ini sampai mati insya-Allah. Al-Fatihah. Ya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.